Tajuk pelajaran pada malam ini ialah Ismul Alah Lisanati Ar-Rabi'ah wal Khamisah. Ismul Alat, isim alat bagi tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey. Ma huwa Ismul Alah? Apa itu Ismul Alah? Ismul Alah ismun yusaghu min al-fi'l thulathi al-muta'addi. Dia adalah isim yang diambil kata asal dia daripada fi'il sulasi al-muta'addi. Daripada fi'il 3 huruf yang muta'addi, iaitu fi'il yang berhajat kepada maf'ulun bih. Bermakna dia mesti isim alat ni diambil daripada fi'il sulasi, bukan fi'il rubai, khumasi, sudasi sebagainya, dan fi'il sulasi itu untuk fi'il muta'addi, iaitu yang berhajat kepada maf'ulun bih. Contohnya pukul. Daripada pukul, pukul adalah fi'il muta'addi kerana perbuatan pukul berhajat kepada orang yang dipukul, yang kena perbuatan pukul, iaitu maf'ulun bih. Maka daripada pukul tu kita boleh bina isim alatnya pemukul, alat pukul. Okey. Apa tujuan ismul alah? Lidalalati 'alal alah allati yaqa'u biha al-fi'l. Untuk membuktikan, untuk menunjukkan kepada berlakunya perbuatan pada berlakunya perbuatan dengan menggunakan alat tersebut. Fala yusawu min fi'lin jamid, dan dia tidak diambil daripada fi'il jamid atau ghair sulasi. Dia tidak ambil. Tadi pun saya dah bagi tahu. Ismul alah nau'an. Isim alat ada 2 jenis. Yang pertama, ismul alah al-mushtaq. Isim alat yang diimbuhkan. Malam ni lah kita akan belajar ni. Yang diimbuhkan maksudnya ay al-ma'khudh minal fi'li. Itu isim alat yang terbina diambil daripada perbuatan. Macam daraba tadilah. Okey. Kemudian yang kedua, isim alat yang kedua al-jamid. Al-jamid ni maksudnya memang perkataan tu. Dia bukan diambil daripada perbuatan. Ai ghairul ma'khudh minal fi'li. Dia tidak diambil daripada fi'il. Okey. Contoh isim alat jamid ni. Contoh isim alat jamid, saifun. Ma makna saifun? Ma makna saifun? Siapa tahu? Khalid Al-Walid digelar Saifullah. Ma makna saifun? Pedang. 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 Jadi saifun ni tidak diambil daripada perbuatan. Dia saifun tu pedang, bukannya daripada perbuatan, nama perbuatan tu pedang. Qalamun. Qalamun pen. Bukan diambil daripada perbuatan. Memang perkataan dia. Sikinun. Bukan diambil daripada perbuatan. Fa'sun. Apa makna fa'sun? Siapa tahu fa'sun? Fa'sun maknanya kapak. Kapak. Rumhun. Rumhun. Panah. Jadi perkataan-perkataan ni namanya isim alat jamid. Tidak diambil daripada perbuatan. Jadi kita tak akan membicarakan tentang isim alat jamid ni. Malam ni kita akan membicarakan tentang isim alat yang mushtaq. Okay? Wazan isim alat yang akan kita belajar di tingkatan 4 dan tingkatan 5 ada 4 sahaja. 2 tingkatan 4, 2 di tingkatan 5. Isim alat untuk tingkatan 4 atas 2 wazan. Yang pertama, mif'alun. Mif'alun. Iaitu dia diambil daripada perbuatan, iaitu daripada fa'ala. Daripada fa'ala dia menjadi isim mushtaq. Isim yang diimbuhkan dengan imbuhan huruf mim di hadapan, mim berbaris di bawah, dan huruf sebelum akhirnya alif. Jadilah mif'alun. Contohnya miftahun. Okay. Yang kedua, isim alat atas wazan mif'alatun. Mif'alatun. Iaitu daripada fa'ala
berlaku penambahan huruf mim di hadapan juga berbaris di bawah dan berakhir dengan ta marbutah. Jadilah mif'alatun. Contohnya mistaratun. Mistaratun. Daripada satara jadi mistaratun. Mif'alun ni daripada fatahah, perbuatan fatahah jadi miftahun, isim alat. Kemudian di tingkatan 5 kita akan belajar dua wazan isim alat. Yang pertama mif'alun. Kalau tingkatan 4 tambah alif. Tingkatan 5 tak ada alif. Mif'alun. Iaitu daripada fa'ala berlaku penambahan huruf mim berbaris di bawah. Jadilah mif'alun. Contohnya midrabun. Tadi saya ayat daraba kan. Okey, isim alat yang kedua di tingkatan 5 menggunakan wazan fa'alatun. Daripada fa'ala. Pada ain tu berlakunya gandaan. Gandaan huruf yang sama. Kalau di ain tu huruf ain, maka berlaku satu lagi gandaan ain. Kalau selepas fa tu huruf sin, berlaku dua kali huruf sin. Fa'alatun berakhir dengan tak marbutah. Contohnya ghassalatun. Ghassalatun. Faham dah? Jadi anak-anak pelajar wajib tahu wazan isim alat tingkatan 4 mif'alun, mif'alatun, isim alat tingkatan 5 mif'alun, fa'alatun. Okay, nazhab ila ni ismul alah lisanah ar-rabi'ah. Yang pertama, contoh wazan atas contoh isim alat atas wazan mif'alun. Contoh perbuatan fatahah. Fatahah, maka isim alatnya atas wazan mif'alun. Jadikanlah Afif. Miftahun. Miftahun. Okey, bagus. Miftahun. Okey. Yang kedua perbuatan wazana. Wazana, timbang, ukur. Dia akan berlakulah penambahan huruf mim di hadapan dan alif sebelum huruf akhir, maka jadi dia apa? Khairul? Mizan. Mizanun. Ustazah ni form 5 ya? Ni Ustazah tengah bincang form 5 ya? Ni tingkatan 4 baru ni. Okey. Ni tingkatan 4. Okey. Sabaha. Sabaha ni pagi, kan? Berpagi-pagi. Pagi ni awalun nahari, awal pagi kan. Kalau awal pagi tu ni nak cerah. Jadi alat untuk mencerahkan suasana ni dia akan jadi lampu. Misbahun. Misbahun. Gitu. Okey, mizan tadi macam-macam mizan sebenarnya. Ni mizan nimber tak? Kalau nak ukur darjah kepanasan, nama dia mizanul hararah, termometer tu. Mizan juga, mizanu al-hararah. Timbangan kepanasan. Itu termometer. Ni contoh timbangan badan. Okey, timbang berat badan kita pun mizan juga. Okey, yang seterusnya nazara. Nazara melihat. Jadi alat untuk lihat atas wazan mif'alun akan jadi apa? Aina ada aina? Ada. Akan jadi kan? Minzarun. 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 Iaitu gapo ni orang panggil ni? Teropong boleh. Gapo? Binokular? Tak? Kalau nazarah, wazan lain pula, makna lain pula daripada nazara juga. Nanti kita akan tengok lepas ni. Ni pak perkara ni. Dan anak-anak kena ingat kalau fatahah miftahun tak, ejaan dia mestilah atas wazan mif'alun. Kalau buat miftahun, salah lah. Kita buat atas wazan mif'alun. Akan kita belajar tingkatan 5. Kesalah. Isim tu, isim alat tu ikut wazan tu lah. Dia tak boleh tukar dengan wazan lain. Cuma adalah so 2 tu jarang dah. Ustaz tengok ada so tu
dia ada dua wazan. Tapi dalam buku teks guna sewazan. Jelas dah? Kena rajin ngapa ni? Okey, seterusnya juga atas wazan mif'alun. Ni. Ni nampak tak ni? Ini adalah seruling. Seruling boleh, recorder boleh, serunai boleh, daripada zamara. Akan jadi mizmarun. Mizmarun. Kemudian nafakha. Nafakha. Akan jadi minfakhun. Ni gua ni. Pamtaya ni. Okey. Kemudian qayasa. Qayasa. Ukur. Akan jadi miqyasun. Miqyasun. Sama ada alat ukur orang guna tali eci tu ke, ataupun orang tukang jahit guna ke, tukang rumah guna ke, ataupun hak ni, hak sehola ni nak masuk mana-mana kena ukur darjah kepanasan. Ni pun dipanggil miqyasun. Kemudian nasyara. Nasyara akan jadi minsyarun. Banyak sebenarnya. Perbuatan yang bertukar menjadi isim alat atas wazan mif'alun. Ni gergaji lah, minsyarun. Okey, seterusnya kejap sikit masa. Saya nak sejadah. Okey, lagi samara akan jadi mismarun, iaitu paku. Paku. Hafara. Hafara akan jadi apa? Penjawab. Mifharun. Mihfarun. Mihfarun, iaitu cangkul. Cangkul gini boleh, cangkul betul pun boleh. Ataupun apa tu? Kita sodok pun boleh panggil mihfarun sebab dia sodok tanah. Dah. Okey, hak ni atafa. Atafa akan jadi mi'tafun. Baju sejuk. Biasa musim sejuk orang akan pakai ni, musim saji. Biasa musim saji kalau tak ada baju ni memang sejuk kena pakai ni. Mi'tafun. Seterusnya sawaka jadi miswakun. Ni. Kayu sugi, miswak. Alat untuk bersugi. Bu gigi pun ada kat orang sebut miswak juga. Sebab tu ada ubat gigi nama miswak. Tu ubat gigi. Dia ambil je nama alat untuk berus gigi. Ataupun berus gigi sebenarnya dipanggil fursyah. Fursyatul asnan. Miswak pun digunakan. Okey, seterusnya atas wazan mif'alatun. Sesalah bahagian mif'alun. Jadi lepas ni anak-anak tengoklah. Tengok perhati biar jangan tukar. Tubik dalam PSL lagi bentuk soalan, kita akan tengok bentuk soalan dia. Okay, nanti Ustazah akan share lah bahan ni dalam grup. Kemudian isim alat wazan yang kedua untuk dikata pak mif'alatun. Mif'alatun iaitu qalama. Qalama pen. Jadi alat untuk letak pen atas wazan mif'alatun, kita letak mim dan berakhir dengan tak marbutah, baca bagi bawah. Jadilah miqlamatun. Miqlamatun. Kemudian hafazah. Hafazah ni jaga. Nak jaga ke apa? Jaga duit, jaga barang-barang penting. Jadi alat untuk jaga, kita tambah mim di hadapan berakhir dengan ta marbutah, jadilah mihfazatun. Mihfazatun. Okey. Kemudian kawa. Kawa ni gosok. Alat untuk gosok. Jadi ni mikwatun. Mikwah, ingat mikwah. Mikuh. Ni. Okey, kemudian kanasa. Kanasa akan jadi apa? Miknasatun. Miknasatun. Jadi miknasatun itu penyapu. Okey, jelas Kemudian ghasala, basuh. Tempat basuh. Ni tempat basuh, sink lah. So tangan kau basuh, pinggir kau, kita akan bila jadi isim alat tempat basuh kena guna wazan
mif'alatun. Jadilah mirsalatun. Tempat basuh iaitu sink. Kemudian masaha, sapu. Alat sapu. Alat sapu, mop boleh. Sapu papan hitam tu, pemadam tu pun kita panggil minsahah juga. Jadi minsahah ni adalah mop boleh, pengelap. Pengelap tu bukan penyapu. Penyapu miknasatun. Ni pengelap. Lap latar, lap papan putih. Tu namanya minsahah. Okey. Kemudian rawaha. Rawaha ni rehat. Rehat. Kita panah-panah, kita akan kita akan duduk kat kipas, kita akan rasa rehat. Jadi alat untuk merehatkan ialah mirwahatun. Mirwahatun. Biasa dah ni. Okey, seterusnya kasyata. Kasyata. Atas wazan mif'alatun jadi miksyatatun. Hak ni biasa siapa guna? Biasa siapa guna kau ni? Tukar buat rumah. Miksyatatun. Miksyatatun. Tukar buat rumah akan guna hak untuk apa? Kikih. Nak ngikih-ngikih semi-semi dan sebagainya. Boleh? Boleh dah? Seterusnya atas wazan mif'alatun juga nadada. Buat burger. Ada agak orang kikih buat burger. Dia buat kau minyak-minyak sakit baki tu kan? Okey, bagus ding. Okey, nadada. Nadada. Nadada ni meja. Mindadatun. Meja kan dah biasa meja hok segi tepat tu. Meja pingpong pun kita panggil mindadatun. Jadi 4 segi tepat ni kita panggil mindadatun. Meja selagi maktabun. Okay. Ni meja hok jenis segi 4 tepat kita panggil mindadatun. Kemudian tahana. Fazal boleh cari muradif kau dua tu? Boleh. Boleh. Boleh lah. Tahana. Dia akan jadi mithanatun. Apa mithanatun ni? Pengisar kopi. Pengisar kopi ataupun buat kopi, buat air kopi tu kan. Apa kopi ke apa? Kedai-kedai tu. Tak ingat kopi ke apa dah. Kopi meseng. Ya adalah mithanatun tu. Okay, lepas tu faroma mifromatun. Apa? Ni pengisar daging. Kalau ngapa ni banyak vocab awak dapat. Mifromatun iaitu pengisar daging. Mithanatun pengisar kopi. Pengisar rempah boleh juga. Mithanatun ni. Biasa orang Arab lah diguna. Okay, naza'a. Naza'a atas wazan mif'alatun akan jadi niza'atun. Naza'a ni cabut. Awak cabut, pelayar lah. Pelayar kau. Awak cabut kat paku. Gitu. Okay, seterusnya. Habislah tingkatan 4, kita masuk tingkatan 5. Untuk tingkatan 5. Wazan yang pertama mif'alun. Mif'alun. Sebenarnya isim alat ni dia boleh jadi 1, 2, banyak. Cuma hak tingkatan 4 dia tak fokus kepada banyak. Bila naik tingkatan 5 dia fokus kepada jamak. Mif'alun jamaknya ialah mafa'ilu. Mafa'ilu. Contohnya sa'ada. Sa'ada ni naik. Sa'ada ni naik. Jadilah mis'adun. Mis'adun. Apa alat untuk naik? Alat untuk naik ni, contoh bangunnya alat untuk naik ialah lift. Jadi mis'adun ni lift. Ada juga tangga bergerak tu pun kita panggil mis'ad juga. Mis'ad ni lift. Jadi mis'adun atas wazan mif'alun bila jamak dia akan jadi
Masa'idu. Masa'idu. Ikut bunyi ni. Bunyi wazan ni. Okey, saqaba. Saqaba. Ni ada dalam buku teks Ustazah suri makna itu. Pelajaran baru. Saqaba misqabun. Drill, alat drill. Jadi jamak dia akan jadi mana? Aina. Masaqibun. Masaqibun. Gitu. Dah. Okey, kemudian qassa. Qassa. Potong. Alat pemotong akan jadi miqassun. Okey, najala. Jadi miqassun ni guting. Dah. Najala. Najala ni sabit. Jadi min jalun. Min jalun. Nak mudah ingat tak? Hak Ustazah Wi ni tepek di mana-mana. Biar ingat semua. Okey, ni contoh atas wazan mif'alun mafa'ilun. Dan seterusnya lagi awala. Awala. Jadi mi'walun. Mi'walun. Hak ni guna macam tukur juga, macam tukur tapi hak belakang dia ni tajam. Apa panggil? Tukur kot tau. Hak ni digunakan oleh tukar kayu lah. An-najjar, tukar kayu akan guna. Okey, yang seterusnya laqata. Kutip. Dia akan jadi milqatun. Laqata ni biasa digunakan oleh doktor dalam pembedahan. Milqatun. Alat untuk kutip. Okey, barada. Mibradun. Ni. Dia panggil apa ni? Ni tukar kayu, tukar rumah guna. Pahat. Pahat dah. Mibradun. Pahat. Okey. Habis bahagian wazan mif'alun. Kita pergi wazan yang kedua tingkatan 5. Fa'alatun. Bila jamak dia akan jadi fa'alatun. Fa'alatun. Jamak muannas salim. Ghasala. Basuh. Jadi alat yang kerjaan dia basuh semua. Maka dia akan jadi ghassalatun. Alat kerjaan dia basuh semua. Jadi ghassalatun iaitu mesin basuh. Mesin basuh. Kemudian salaja. Salaja ni salji. Maksudnya alat kerjaan dia tu ada salji, sejuk, air batu semua. Jadi apa? Salajatun. Salajatun. Kalau jamak salajatun. Ghassalatun, ghassalatun. Asara. Asara ni jus. Kerjaan dia buat jus semua. Alat buat jus. Jadi asaratun. Asaratun. Alat buat jus. Kalau jus jus orange namanya asir burtukal. Asir burtukal. Kalau jus apple asir tufahah. Tapi kalau alat buat asir, buat jus namanya asar. Okey, darajah. Darajah, darajatun iaitu basikal. Darajah basikal. Kalau motosikal, basikal dia tak guna api, kan? Kalau motosikal guna api jadi darajah nariyah. Motosikal. Darajah juga tapi dia ada nariyah. Okey. Seterusnya sikit lagi. Sami'ah. Sami'ah dengar. Supaya Ustazah pakai ni. Sami'ah
Jadi sama'atun. KJL dengar dah. Sama'atun. Nazara. Tadi nazara dah kan? Minzar iaitu teropong. Tapi kalau nazara ni nazaratun bukan teropong dah. Dah jadi cermin mata. KJL dia tengok semua. Okey. Jelas? Jadi 4 wazan ni lah. Anak-anak pelajar kena hayati molek, kena faham molek sebab dia ada dalam sukatan dan akan masuklah dalam peperiksaan. Okey, contoh soalan peperiksaan. Okey, namuzaj al-as'ilah fi SPM. Contoh soalan peperiksaan dalam SPM. Okey, soalannya hati ismal alah lil af'ali al-atiyah thumma da'hu fi jumlatin mufidah. Datangkan isim alat bagi fi'il-fi'il berikut, kemudian letakkannya dalam ayat yang berfaedah. Itu ayat yang sempurna. Datangkan isim alat mula-mula 1 markah. Kemudian da'hu fi jumlatin mufidah 1 markah. Jadi satu soalan 2 markah. Yang pertama masaha. Masaha apa? Isim alat dia. Mimsahatun. Mimsahatun. Fataha. Miftahun. Miftahun. Roha. Roha. Rehat tadi. Panas-panas kita nak rehat. Mirwahatun. Mirwahatun. Wazana. Timbe. Mizanun. Mizanun. Hafadha. Jaga. Fadun. Salah. Ya. Sikit lagi. Dompet. Muhafizun. Mihfazatun. Mihfazatun. Nampak tak? Kena hayati molek nama-nama tu kerana dia mengikut wazannya tersendiri. Kita tak boleh nak reka. Nampak? Okey, macam mana nak jawab ni dalam kertas peperiksaan? Misalnya ada nak jawab mesti comel. Lengkap, kemas supaya pemeriksa tak serabut dengan kita. Okey, gini. Atau saya tulislah atas ni, tariqatul ijabah ni tak perlu tulis. Tulis saja al-ijabah. Okey, soalan, 1 kotak untuk bahagian nombor soalan. Lepas tu untuk jawapan. Tinggal. Ismul alah, masaha tadi, mimsahatun. Pengelap. Okey, jadi untuk soalan isim alat ni Ustazah bagi al-iqtirahat, beberapa cadangan untuk perkataan yang boleh digunakan untuk dibina dalam ayat. Contohnya saya beli, ashtari, ataupun abi'u, saya jual. Lepas tu kalau nak kata saya beli pengelap, saya jual pengelap. Sebenarnya ayat tu sudah sempurna. Tapi kalau nak suruh comel, buatlah di mana. Di mana kita beli, di mana kita jual. Fil maqsafi contohnya, di koperasi. Ataupun fil baqalah. Baqalah ni kedai runcit. Okey, yang kedua, perkataan yang kedua, fataha ni tak? Fataha. Jadi miftahun. Kita nak bawa ada alif lam ataupun tak ada alif lam, tak apa berlaku. Asalkan betul kita letak perkataan tu. Betul dia kita bubuh dia alif lam duduk situ, betul dia tak bubuh di situ. Maknanya dibolehkan nak guna nak tambah alif lam pun tak apa dah. Jadi contohnya miftahun. Nah, kita pun nak letak ayat depan. Al-miftahu fil babi. Kunci itu di pintu. Itu je, tak usah buat ayat payah-payah. Salah nak tanya. Ya, tanya. Macam mimsahatun ke? Kalau contohlah kita buat ayat hadhihi mimsahatun. Tu. Boleh. Tapi Khairul buat hak tu sahaja. Hazihi mimsahatun. Hak lain tak boleh dah lah hazihi gapo? Hazihi gapo lagi? Darajatun ke? Tak boleh lah. Tak silap guna hazi. Sekali guna je. Okey, baik. Lepas tu ni Ustazah bagi beberapa contoh pelbagai.
taksir guna benda yang sama. Okey, yang ketiga, apa yang kedua tadi? Fataha, miftahun, roha. Okey, roha, contoh roha. Mirwahatun. Tak. Jadi letak depan al. Mirwahatu jadidatun. Ni jadidun ataupun jadidatun, tengok isim alat tu lah. Kalau isim alat tu muzakkar, kita guna jadidun. Kalau isim alat tu muannas, kita guna jadidatun. Mudah. Dah. Okey, yang keempat. Wazana. Wazana. Wazana mizan, kan? Jadi al-mizanu si'ruhu rakhisun. Penimbang itu harganya murah. Al-mizanu si'ruhu rakhisun. Kalaulah benda tu muannas, contohnya al-mimsahatu si'ruha rakhisun. Boleh. Ataupun nak kata saya ada. Boleh juga saya ada. Contoh Sazawi, contoh yang kelima. Hafazara. Mihfazatun. Kita buat sini. Satu markah lah bahagian ni. Sini satu markah. Mihfazatun. Jadi kita buat indi, saya ada mihfazatun. Dapat. Tak boleh berubah alif lam lah. Sini. Indi mihfazatun. Saya ada bag. Mudah je. Ayat-ayat ala-ala sekolah rendah je. Tetapi kita tidak akan hilang markah. Tak perlulah buat ayat pelik-pelik. Tak perlu buat ayat pelik. Ni contoh. Al-iqtirahat. Libinai al-jumlah li ismil alah. Jelas? Yes. Okay. Contoh lain pula. Tadi cuba tengok deh. Hati ismal alah. Dia terus menjurus kepada hak dia nak. Datangkan isim alat bagi fi'il-fi'il berikut. Tetapi contoh seterusnya. Gini pula. Hati misalan likulli waznin. Hati misalan likulli waznin minal awzanil atiyah summa da'hu fi jumlatin mufidah. Datangkan satu contoh bagi setiap wazan daripada wazan-wazan berikut, kemudian letakkannya dalam ayat yang berfaedah. Ni dia kata datangkan contoh bagi setiap wazan berikut. Dia tak terus menjurus kepada hak dia nak. Tadi dia royak lalu, mari isim alat. Ni dia kata datangkan satu contoh bagi setiap wazan berikut. Kalau gini, dia akan campur gaul. Dia akan campur dalam tu isim alat, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada fi'il mudhari', ada fi'il madhi, ada. Ikutlah dia nak buat apa pun. Contoh sini adalah beberapa isim alat, ada juga bukan isim alat, ada dalam bentuk isim, ada dalam bentuk fa'il. Okey, contoh mif'alun. Kalau mif'alun ni isim alat lah. Isim alat tingkatan 5. Isim alat tingkatan 5. Fa'alatun pun isim alat tingkatan 5. Mafa'ilu. Hak ni mafa'ilu dia ada, dia soalan terbuka. Mafa'ilun mungkin jamak bagi isim alat, jamak bagi isim alat mif'alun. Mif'alun. Okay, satu ayat tadi mif'alun jamaknya ialah mafa'ilun. Jamak kepada mif'alun. Tapi dia tak bubuh baris kan? Bila dia tak bubuh baris, maka boleh kata isim fa'il. Mufa'ilun. Mufa'ilun. Boleh juga kita akan kata mungkin isim maf'ul. Mufa'ilun. Jadi soalan 3 ni ada terbuka sikit. Jadi kalau calon jawab isim alat dalam bentuk jamak pun betul, isim fa'il pun betul, isim maf'ul pun betul. Cuma dia akan tengok di segi ayat lah. Bagaimana kita membina ayat tersebut. Kemudian yang keempat, fa'alatun. Bubuh baris dah Ustaz? Kalau dia tak bubuh baris, selamat kita. Tapi kalau dia bubuh baris, maka kena ikut betul-betul hak dia nak. Kalau dia kata dia bubuh baris. Mafa'ilun. Maka dia adalah jamak kepada isim alat mif'alun. Kalau dia bubuh
Mu. Ain dia tak bubuh. Maka mungkin mufa'ilun ataupun mufa'alun. Tak jadi dah lah mafa'ilun. Tak jadi isim alat dah lah. Faham tak? Kena bijak. Kena perhati model. Kedudukan dia, perkataan dia itu dari segi baris. Kemudian fa'alatun adalah jamak kepada fa'alatun. Kena bawa jamak dah. Tak boleh bawa dalam bentuk mufrad. Yang kelima, yafta'ilu. Ni fi'il mudhari' yang dihazafkan huruf nun. Jadi kalau mari soalan gini hati. Misal al-kullu wazn min auzan al-atiyah, dia adalah soalan capu gaul. Jadi pelajar kena kuasailah benda-benda tu. Jelas? Jelas. Okey. Jadi cara menjawabnya, contoh kita lah. Contoh yang pertama tadi, mif'alun. Jadi mis'adun. Mis'adun ni lif. Kita pun boleh depan al-mis'adu mu'attalun. Lif itu rosak. Mu'attal. Mu'attal ni rosak. Kalau suruh payah al-mis'adu, ambillah ayat nombor 3 boleh. Al-mis'adu jadidun. Lif itu baru. Ataupun al-mis'adu kabirun. Boleh juga. Lif itu besar. Kalau tak tahu besar, kecil dia tahu. Al-mis'adu saghirun pun boleh. Payah tak? Tak kan? Okay. Yang kedua, fa'alatun. Kita ambil salajatun. As-salajatu berubah alif lam fi al-matbakhi. Peti sejuk itu di dapur. Serah payah. Tadi kita dah buat kabirun. Al-mis'adu kabirun. Buatlah sini. As-salajatu saghiratun. Senang ya? Okay. Yang ketiga, mafa'ilu. Katakanlah ni adalah jamak kepada mif'alun. Okay. Mif'alun. Kalau ni kita dah buat dah mis'adun, tak bolehlah buat masa'idun. Buatlah masaqibun. Drill. Masaqibun. Al-masaqibu jadidatun. Bila dia jamak taksir ataupun jamak muannas salim, kena cerita pasal dia tu mufrad muannas. Al-masaqibu jadidatun. Gitu. Yang seterusnya fa'alatun. Jadi kita ambil al-ghassalatu. Ambil contoh supaya ayat tadi. Al-ghassalatu. Dah jamak muannas salim, maka cerita je mestilah mufrad muannas. Tak boleh ambil lah sa'ruhu. Hu ni kembali kepada ghassalah. Jadi hu ni untuk muzakkar, salah lah. Jadi al-ghassalatu si'ruha rakhisun. Peti sejuk itu harganya murah. Suka payah. Buatlah benda lain. Al-ghassalatu launuha contohnya. Launuha apa? Abyad. Peti-peti sejuk itu warnanya putih belaka. Boleh. Okey, jelas tak? Ada nak tanya? Ada. Ada. Jadi Ustazah akan share dalam grup ni untuk soalan, untuk jawapan kepada dua soalan ni sila masukkan jawapan masing-masing. Sila masukkan jawapan masing-masing, lepas tu hantar ke Ustazah. Biar Ustazah cek, takut salah awak buat, awak bawa hak salah tu dalam periksa. Terus okey. Jadi setakat tu sajalah untuk mana ni? Ingat 3 perkara ni. Mif'alun, mif'alatun, mif'alun, fa'alatun. 4 perkara ni. Jadi malam ni selesailah kita bahagian isim alat. Ustazah harap anak-anak semua faham, jelas. Sebelum tidur belek tengok gambar. Gambar ni. Malam ni tengok gambar. Malam ni tengok gambar. Lama-lama insya-Allah ingat. Biar mari soalan pasal isim alat kita dapat markah penuh. Okey. Jadi setakat tu sajalah kelas hari ni. Kita sudahi dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah.